Pelapor kita untuk berkongsi cerita pagi dan seterusnya kita akan kongsi kepada anda berkaitan dengan panggung RTM, Isteri Seorang Lelaki. Wow, ya, itu dia dahsyat. Okey, dan kita bersama dengan orang kuatnya. Tapi sebelum itu kita nak saksikan dulu iaitu promo yang telah pun disediakan untuk anda memahami apakah antara penceritaan cerita ini. Silakan. Isteri Seorang Lelaki. Ya. Rapat dengan aku sekarang ni, dia baik tau. Dan aku rasa macam aku suka dia lah. Kerja sawit memang macam ni lah. Kuat, cekap. Kalau lembik macam mana nak jadi menantu pakcik? Kat manalah kau jumpa orang macam ni lah ni? Apa ni? Aku terima nikahnya Nur Ilani binti Dahlan dengan mas kahwinnya sebanyak tersebut. Ayah mana yang tak sayang anak? Saya tahu. Masa tu kan tengah marah. Mana nak sedar apa? Marilah. Mewarnaimu hanya di TV1. Baik, itu di antara babak yang kami boleh kongsi kepada anda berkaitan dengan apa yang akan berlaku dalam Isteri Seorang Lelaki. Tetapi untuk berkongsi lebih lanjut, kita nak bawakan kepada anda tetamu cukup istimewa di studio hari ini. Kita persilakan yang pertama, Murali Abdullah, pengarah kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat, Sihat. Selamat tahun baru. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya kita bersama pelakon yang cukup hebat. Kita persilakan Wafarina Roslan. Cantik orang ni. Wafarina, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tengok tadi dalam tu berdarah dulu. Kesian pula kita tengok. Sedih pula tengok kan. Tak, Wafa tengok dia punya teaser awal tu pun rasa, uish, betul ke tu aku? Tanya macam bukan saya ke tu kan? Gitu. Okey. Jadi mungkin kita nak terus bertanya pada tuan pengarah kita lah kan yang berada dalam industri hukum. Saya rasa memang dah lama dah, banyak pengalaman tuan sendiri. 32 tahun. 30 tahun. Tuan direktor kita. Ya, tuan direktor. Jadi mungkin boleh cerita penceritaan berkenaan dengan isteri seorang lelaki ini. Sinopsis lah. Ya. Okey, kisah dia pasal seorang wanita yang didera oleh suami dia. Hal ni banyak berlaku pada orang kita lah. So masalah dengan so bila dia kena dera, and then dia terpaksa kahwin dengan lelaki itu tanpa izin ayah dia. Dia kahwin dengan lelaki itu. Lelaki itu mula-mula nampak baik. Lepas tu lama-lama baru kita sedar dia ni adalah masalah psikologi. Dia suka pukul isteri dia. Panas baran ke? Panas baran sangat-sangat. Jadi dia ni something yang memang orang tak sangka dia akan jadi panas baran. So masa tu nama dia Ibu Iliani. Iliani bernikah dengan lelaki tu. Lelaki tu tak mau kerja. Okey. Dia tak mau kerja. Dia main game je kat rumah. Aduh. Terseksanya. Okey. Seperti membela biawak hidup. Lebih kurang macam itulah. Memang macam itulah. Jadi bila dia tak nak kerja tu, apa dia antara konflik So yang dia bila tak kerja, Iliani kena kerja. Aduh. Dia kena sara dia. Lepas tu bila dia lahirkan anak pun dia tak hantar pergi hospital. Dia tak nak mengaku tu anak dia. Okey. Wow. Kejam betul lah kan? Kan? Kita pula yang rasa terseksa. Rasa saya nak marah. Benda ni sebenarnya ditulis oleh penulis skrip berdasarkan kisah benar juga. Memang zaman sekarang ni banyak orang yang mengalami masalah psikologi. Setuju. Jadi di dalam drama ni yang paling penting, apa yang saya nak sampaikan adalah kalau siapa yang ada masalah macam ni, pergi jumpa dengan pakar jiwa. Kadang-kadang perempuan ni, walaupun perempuan tu pakar tinggi sekalipun, dia memang kalau bila dia kena dera, dia akan masalah jiwa. Betul. Jadi drama ni diberi tauladan yang baik. Saya suka berdrama-drama bertauladan. Dan drama-drama bagi orang menangis. Betul. Dan cerita ni saya rasa nangis tak? Nangis. Dia menangis dalam set, di luar set pun dia menangis. Nangis juga. Tapi dia seorang pelakon yang sangat bagus. Wow. Baik. Tuan direktor dah puji tu. Maksudnya betul-betul tu. Wafa first time tau. Shoot dengan Abang Murali. Okey. Mula-mula dengar orang cakap ni, director Murali ni dia kalau shoot semua cerita yang berat je. Itu dah risau. Walaupun Wafa suka cabaran, Wafa suka berlakon watak yang nangis. Sebab apa tahu? Sebab kita seorang yang happy go lucky, yang lifestyle kita pun kita happy. Tapi bila
dalam lakonan saja kita boleh lepaskan. Faham tak? Sebab tu Wafa suka cerita yang sedih, yang banyak menangis. Dan cerita ni memang sentiasa menangis rasanya kan, abang kan? Yang happy pun kejap je. Betul. Dan bila shoot dengan Abang Merali, Wafa dapat belajar banyak lagi benda. Dia tak garang sebenarnya. Dia tak garang. Dia tak dia tak adalah nak marah-marah saya, tapi dia tegas. Dia bagi contohlah, buka satu skrip, okey, dia akan tanya dulu, okey, korang nak buat macam mana. Wafa dengan J akan explain bincang. Kalau kita bagi idea dekat abang, dia akan terima dan dia cakap, okey, bagus kepala otak hampa. Orang Kedah kan? Bagus kepala otak hampa. Terkeluar mana tu? Terkeluar orang Kedah. Betul lah kan? Tapi kalau kita nak kongsikan, macam bagaimana? Kali Wafa cakap Wafa orang yang happy go lucky kan? Macam mana nak zahirkan watak tu? Nak jelmakan watak tu apa? Dia ada benda yang dipikirkan. Untuk Wafa? Untuk Wafa selalu fikir benda-benda yang macam orang yang kita sayang yang dah meninggalkan kita. Yang dah meninggal dunia lah. Bukan meninggalkan kita di dunia, tapi meninggal dunia. Benda-benda macam tu yang faham maksudnya. Deep tu. Deep kan? Saya nak celas sikit boleh? Okey, Wafarina sebenarnya dia pegang watak. Sebenarnya apa dia kata tu sebenarnya tidak. Dia tak fikir, memang dia pegang watak tu. Sebab saya salah seorang yang bila saya mengarah, saya suka perfectionist, saya suka perfect dan emosi dia kena sampai dan penonton kena rasa kat rumah. Kalau penonton tak rasa kat rumah, tak guna buat drama pun, biasa pakai rumah aja. Nampak direct tu kan. Okey. Jadi dia seorang pelakon yang sangat bagus. Betul. Bukan senang saya nak puji orang. Wah, ni secara live ni. Okey. Dan antara yang lain juga kan, kalau kita tengok barisan pelakon semua juga cukup hebat lah. Antaranya barisan pelakon yang kita kongsikan tadi pada awal teaser tu pun kita dah tengok dah. Wah, memang cerita ni akan menyentuh hati kita semestinya untuk masyarakat yang akan menonton nanti. Dan siapa lagi antara barisan pelakon yang lain juga, Tuan? Barisan pelakon yang lain. Faizal Hussein? Dia ada dah. Faizal Hussein ada gambar. Bukan, saya selalunya di set, saya panggil artis tu dengan nickname. Okey. Nickname tu saya tak boleh sebut di sini. Nanti kena sensor. Jadi saya susah nak ingat nama betul mereka. Tapi ada seorang nama Haris. Haris, tu dia. And then anak. Tak ingat, tak apa. Mak kau. Ni apa? Anak-anak yang dilahirkan tu. Siapa yang muka? Tak ingat. Anak-anak apa, baby tu ke? Ya. Baby tu. Okey, baby tu sebenarnya saya memang puji mak dia. Sebab baby tu baru lahir dan mak dia benarkan kami buat. Kami sebelum angkat baby tu, ada tu scene di mana J akan angkat, nampas baby tu ke bawah. Tapi kami rehearsal dengan anak patung dulu. Tapi bila kami dah pakai, kameraman kena duduk atas tangga. So dia angkat baby tu tinggi-tinggi. Lepas tu dia empat ke bawah. Lepas tu baby tu memang kami ganti dengan baby lah. Cameraman dengan standby nak ambil. Dia letak baby betul. Saya pun takut juga. Takut baby betul terkeperak ke. Sebab baru lahir kan. Tapi mak dia bagi. So saya memang rasa terhutang budi dengan mak dia lah. Mak dia percayalah akan kehebatan pelakon-pelakon kita ni kan. Komitmen artis-artis semua cukup baik lah kan. Semua kan. Jadi bagaimana kerjasama dan juga kalau kita tengok komitmen barisan artis diberikan? Kami bekerja sebagai satu keluarga dan saya macam bapa dia orang lah. Tapi mereka sangat-sangat committed and then mereka sangat-sangat hormati saya sampai saya rasa seronok nak pergi syuting. Saya jarang rasa seronok macam ni. Saya seronok sebab saya rasa macam semua, termasuk dengan producer, termasuk dengan propman, termasuk dengan cameraman, semua baik. Semua bagus dan mereka bagi terbaik. Termasuk lighting pun terbaik juga. Lighting terbaik. Wow, satu tim terbaik. Satu keluarga kan. Jadi bila kita nak bekerjasama itu mudahlah, semua akan lancar. Ada chemistry. Okey, cakap pasal chemistry kan Wafa kan. Chemistry dengan J macam mana? Adakah ini kali pertama berkolaborasi bersama? Yes. Kali pertama shoot dengan J. Dan
tak susah pun untuk dapat chemistry. Sebab dia seorang pelakon yang profesional. Dan bila kita bawa diri kita profesional untuk jadi seorang pelakon, nak melakonkan watak tu, dah tak orang kata apa, tak pernah jumpa, tak kenal macam mana orang dia. Tapi kita dapat watak jadi suami isteri. Kan? Lagipun kita orang punya cerita tu tak ada sweet-sweet, tak ada orang kata romantik tak ada. Macam kena marah, gaduh, nangis. Kena marah, gaduh, nangis. So chemistry nak dapat tu tak ada susah mana pun. Okey. Dan bila ia akan ditayangkan, Tuan? Dia akan tayangkan pada 6 hari bulan ni, pada hari Sabtu pukul 9 di TV1. Saya rasa macam satu penghargaan untuk saya lah, sebab drama pertama keluar tahun ni, bagus untuk saya. Dan satu lagi saya nak kena bagi tahu, ni penting. Ada scene-scene Warfarina kena ditampar. Tapi sebenarnya memang tangan tak sampai. Kami memang rehearsal dulu supaya tak kena. Tapi dia berlakon seolah-olah macam kena tampar. Baiklah Tuan, kongsikan terus sebab nanti mungkin ada stigma-stigma kan orang akan bercakap lepas ni kan. Tapi bagus ditepis sebelum difitnah. Baik, kalau boleh kongsikan juga kepada kita semua sekarang ini, perjalanan cerita ni pun berkisarkan tentang isteri yang dipukul. Mungkin boleh berikan sedikit orang kata kata-kata kepada isteri-isteri luar sana mungkin mengalami masalah yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Wafa. Wafa cuma membawa watak tu. Wafa belum jadi seorang isteri. Dan pesanan Wafa cuma boleh cakap jadi perempuan ni kena pandai bawa diri, kena pandai jaga. Even kita dapat suami macam mana sekalipun, yang penting protect diri dulu. Jangan terlalu ikut. Kena ada pendirian. Yes, pendirian. Wow, itu dia. Kata-kata berdasarkan pengalaman yang berlakon tu, melakonkan balik semula watak tersebut kan. Jadi perlu untuk kita juga sebagai wanita lah mempertahankan hak-hak wanita. Jangan biar ditindas kan. Bela biar awak hidup tu. Kita pula terasa belum tengok lagi ni. Kalau tengok lagi depan TV nanti, lagi menangis pun ada juga. Tapi kena tengok lah. Kena tengok. 6 Januari ni kan? Ya, kena tengok. Saya rasa, saya tambah sikit. Saya rasa ini antara drama terbaik saya dalam hidup saya. Saya suka drama ni. Saya suka jalan cerita dia, konsep dia. Memang bagus cerita dia. Ini antara, saya bukan pernah bodek. Saya tak pernah puji diri saya sendiri, tapi saya rasa ini antara drama terbaik saya lah. Penulis skripnya siapa? Azila nama dia. Dia bagus tulis skrip. Dan dia seorang yang sanggup menambah perubahan. Sebab bila datang ke zaman sekarang ni, penonton tak suka tengok drama kalau tak ada, kalau starting 3 minit pertama, kalau tak ada apa-apa berlaku, orang tak mau tengok untuk ke channel. So sekarang ni saya kena ubah sikit, screenplay saya kena ubah. Starting dia berbeza, ending pun kena tengok. Ending dia memang something yang mind-blowing. Yes. Dia bukan klise. Itu penting. Okey. Kalau boleh kongsikan juga, sebab dikatakan tadi ini merupakan karya yang mungkin terhebat sebanyak 30 tahun berkarya atau director. 32 tahun. 32 tahun. Jadi mungkin boleh kongsikan juga di antara apa keistimewaan yang dibawakan dalam telemovie ini berbanding dengan apa yang telah ditayangkan dalam TV-TV yang lain. Satu soalan yang sangat baik. Okey, pertama sekali selain daripada style editing dia, style shooting dia, saya teliti pada lighting dia juga. Saya mengambil masa panjang juga untuk set up lighting supaya penonton dapat rasa seolah-olah benda tu berlaku. Dia punya mood dia akan bawa kita kan. Dia kena, kalau penonton sekarang ni bukan macam penonton dulu. Penonton sekarang ni bijak. Dia sangat bijak dan kita tak boleh nak tipu mereka dan kita tak boleh nak kata kami tak cukup bajet lah. Tak boleh kata macam tu. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Bila mana kita dah ambil kerja tu, mana kita kena deliver yang terbaik. Betul. Jadi satu yang saya rasa yang paling saya terharu adalah panel RTM. Pada masa tu masa saya meeting dengan mereka, mereka yang memberi idea kepada saya dan saya pun memberi idea kepada mereka dan saya menggunakan idea mereka. Jadi mereka nak something yang different, tak nak dragging, tak nak melirik dulu starting slow, tengah-tengah baru berlaku. Jadi saya ubah. Saya ambil yang belakang letak depan,
depan, tak belakang, lepas tu main blowing last sekali. Kena tengok Okey, Wafa boleh wawarkan kepada penonton untuk saksikan di mana dan bila? Okey, jangan lupa saksikan Isteri Seorang Lelaki akan ditayangkan pada 6 hari bulan jam 9 malam hanya di RTM. Kena tengok, korang kena tengok. Baik. Sediakan tisu. Sediakan tisu sebelum mengalir air matanya. Jangan, tisu tak Sediakan cukup. untuk Tisu tak cukup. Tak cukup. Tuala. Mandi betul tu. Baik, jangan lupa untuk saksikan Isteri Seorang Lelaki di program RTM pada 6 bulan nanti, 9 malam di TV1. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya, Tuan Muhammad Murali Abdullah selaku pengarah, Tuan Direktor kita, dan juga kepada barisan pelakon mewakilinya adalah Wafa. Terima kasih diucapkan. Dan kita doakan moga lepas ini semuanya berjalan dengan lancar, insya-Allah penggambarannya Tuan Direktor kita dan juga Wafa pun kan. Kejayaan insya-Allah semakin berkembang selepas ini. Kita doakan. Dan seterusnya penonton kita akan bertemu seketika. Dan sebelum itu saksikan terlebih dahulu segmen Biar Betul untuk kita melihat apa di antara perkongsian yang tidak betul dan palsu disebarkan dan kita tepis melalui segmen Biar Betul. Jom kita saksikan terlebih dahulu.